Okey. Kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, 207. Minggu ni Ustaz nak siapa je ada. Minggu ni Ustaz nak inilah da'i dah baca. Ikmal, mula dengan Ikmal dulu. Ikmal. Kau Ustaz baca Ikmal? Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, yang lain pun ikut sama ya, cuma tutup mic. Ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Baik, Darwish. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة أنزلت وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته dengung semua dua harakat. Faminhum man yaku. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Mula. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Darwish ma dua kali. Imanau. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
maradun. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم Fazadathum zad dua hakat. فزادتهم Semula. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فزادتهم رجسا إلى رجسهم ورجسهم Apa izhar? Rijsan ila, tak ada dengung. Rijsan ila rijsihim. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Baik. Im. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرون أنهم يفتنون. أولا يرون أنهم dengung im. Kalau nun sabdu, bim sabdu 3 harakat. Annahum. Ustaz bercakap tadi. Berhenti marratan au marratain. Marratan atau marratan. Okey. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. في كل عام dengung amim marratan fi عام مرة. أولم يرون أن awala yarau. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Baik, Hazlami. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هل يراكم من أحد ثم Azlami, dengung bagi cukup. Panjang sikit dengung. Hal yarakum من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. رفيقة. Yes, sir. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
Ja tu panjang sangat. Kira 1, 2, 3, 4. Jari kira. Okay. Laqad ja'akum لقد جاءكم رسول من أنفسكم azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alaikum bil mu'minin, dengung ifa tu. عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Baik, Farouk, last. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, cuba tengok dua ayat terakhir ya. 128, 129. Sebelum tu tulis tarikh. Tulis tarikh hari ni 14 hari bulan 1 2022 bersamaan 12 23 12 lah 12 Jamadil Akhir. 12 Jamadil Akhir 1443 Hijri. Biasakan ya dengan tarikh Hijri 12 Jamadil. Selepas Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sama-sama lah ya, kita doakan Ramadan, moga masjid surau tak tutup ya. Dengan kes yang semakin naik ni, ada kerisauan lah. Kita tak nak Ramadan tak hilang suasana dia ya. Orang kita bukan orang kita lah, nampak gaya umat akhir zaman ni semakin ditimpa musibah semakin jauh dengan Allah ya. Semakin ditimpa musibah patutnya kita makin dekat, makin merintih, minta tolong dan sebagainya kan, solat taubat ya. Tapi makin timpa musibah makin jauh daripada Allah SWT ya. Jadi wa na'udzubillah min zalik lah ya. Kerosakan akhir zaman tu pasti berlaku sebab tidak akan berlaku kiamat melainkan rosaknya umat. Tetapi apa usaha kita? Iaitu usaha pertama nak selamatkan diri, ahli keluarga, kawan-kawan kan, supaya selamatkan dirilah daripada kemaksiatan, daripada kesatan. Yang keduanya, apa usaha kita usrah ni? Usrah kita ni nak orang kata memperlambatkan proses kerosakan. Bila doktor kata awak punya kanser ni tak lama ni, tak boleh tahan lama ni, setahun paling, kalau ikut pengalaman ni setahun, macam tu lah, setahun, doktor pun kata maksudnya matilah, setahun mati. Tapi kenapa buat rawatan lagi, kemo, bagai, semua apa kan? Kalau dah tahu lagi 3 bulan, lagi 6 bulan, tak ada harapan dan sebagainya, kenapa masih buat rawatan lagi? Rawatan tu bukanlah nak menidakkan kematian. Oh, buat rawatan ni untuk tak mati. Tak. Istilahnya usaha, ikhtiar. Moga-moga kan kata 3 bulan, 6 bulan. Tapi ada orang bertahan sampai 2 tahun, sampai 5 tahun pun ada. So kita nak mena ikhtiar. Kita kata kerosakan akhir zaman ni pasti. Kan manusia akan rosak. Manusia akan rosak dan hidayah semua. Tapi apa yang kita buat ni, kita moga-moga kita melambatkan kerosakan. Ada lagi di kalangan hamba Allah SWT yang fikir dakwah,
yang cinta Nabi, yang takut dengan kemurkaan Allah SWT kan. Inilah medannya. Kita bukan nak tuntut ilmu semata-mata, tapi kita nak ada rasa dakwah tu. Belajar ni dekat universiti boleh belajar, dekat kelas boleh belajar, Quran boleh belajar. Tapi usrah kita bukan sekadar nak belajar tu, pasal nak terapkan fikir dakwah. Fikir nak selamatkan diri sendiri, fikir kerisauan orang lain, nak selamatkan ahli keluarga, nak selamatkan kawan-kawan, usrah. Baik, dua ayat terakhir ni ada satu kisah yang sangat hebat. Dua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walaupun dia punya makna tu sangat bagus lah. Tapi Ustaz tak nak cerita dia punya tafsir makna ni. Tapi Ustaz nak cerita dia punya sejarah dua ayat ni. Ustaz rasa tak ramai yang kenal nama sahabat namanya Huzaimah Al-Ansari. Siapa di kalangan da'iyah pernah dengar nama sahabat nama dia Huzaimah bin Sabit Al-Ansari? Ada tak di kalangan da'iyah ni pernah dengar nama sahabat Huzaimah Al-Ansari? Huzaimah, ada tak? Cuba kata saya, ada tak? Senyap je semua. Ada, tak ada seorang pun yang pernah dengar nama Huzaimah. Syifa ada Syifa? Malam ni ada Syifa tak? Syifa. Malam ni banyak tak ada ya. Naimah pun tak ada ya. Naimah. Siti Mutaharah pun tak ada ya. Sedihlah Ustaz ni. Sedih. Baik, tulis nama sahabat ni. Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Tulis kat Quran tu. Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Maksudnya orang Madinah, orang Madinah, orang Ansar. Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Baik, apa kelebihan Huzaimah ni? Nabi kata kan, man syahida lahu Huzaimah fahasbuh. Man syahida lahu Huzaimah fahasbuh. Siapa yang disaksikan oleh Huzaimah maka memadai. Siapa yang disaksikan oleh Huzaimah maka memadai. Apa maksudnya? Kenapa dengan Huzaimah? Kenapa dengan penyaksian Huzaimah? Dalam urusan muamalat dan juga munakahat, satu-satu urusan tu perlu ada saksi. Sekurang-kurangnya dua orang lelaki. Kalau kita nak jual beli, katalah kita nak berhutang. Sebenarnya kita dituntut untuk ada dua orang saksi. Okey, kamu hutang dengan saya 1,000 kan, sekian-sekian akan bayar sebulan lagi. Okey, saksi ya. Ada saksi satu, ada saksi dua. Mesti ada dua orang lelaki. Kan? Kalau kita kahwin, mesti ada dua orang saksi. Saksi tu mesti lelaki, kan? Kalau tak ada saksi tak sah kahwin tu, kan? Jadi mesti ada dua orang saksi. Tapi Nabi kata untuk penyaksian Huzaimah, kalau Huzaimah jadi saksi tak perlu dua orang, tak perlu orang lain. Cukup Huzaimah seorang pun dah memadai. Nabi kata kan, man syahida lahu Huzaimah fahasbuh. Siapa yang dia disaksikan oleh Huzaimah, maksudnya Huzaimah jadi saksi, maka fahasbuh, cukup memadai. Kenapa power sangat Huzaimah ni? Kan? Masa zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman suruh Zaid bin Sabit untuk kumpulkan Al-Quran. Sayyidina Osman lantik Zaid bin Sabit sebagai ketua jabatan pengumpulan Al-Quran. Ketua lajnah pengumpulan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni sebenarnya dah ditulis, dah dibukukan ketika zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Kemudian zaman Sayyidina Umar. Cuma tidak secara sistematik. Ketika zaman Sayyidina Osman barulah nak dibukukan secara sistematik. Jadi bila nak dibukukan secara sistematik ni, perlulah kepada kajian, perlulah kepada semua. Jadi dia lantik Zaid bin Sabit.
Jadi Zaid bin Sabit ni perlu pastikan ayat-ayat Al-Quran itu sahih. Jadi setiap ayat Al-Quran yang nak ditulis mesti ada penyaksian 2 orang. Betul ke ni ayat Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu qatilul lazina. Mesti ada orang kata, ya, aku bersaksi. Ni 2 ni apa ayat ni ayat Quran. Mesti ada 2 orang saja. Maksudnya ayat tu mesti dia dapat daripada Nabi. Mesti dia dapat daripada Nabi. Aku dengar Nabi baca ayat ni kan. Sampai 2 ayat terakhir ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum ni, tak ada siapa pun bersaksi. Tak ada siapa pun bersaksi. Bayangkan ya, 6,236 ayat ni semua ada saksi. Semua ada saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Bahkan lebih lah kan, sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Tiba-tiba ayat ni tak ada siapa pun menjadi saksi kecuali Huzaimah. So kita kena faham ya, ayatnya ayat Quran, bukannya biasa-biasa, ayat Quran. Kalau nak dikatakan Al-Quran ni kena ada saksi, betul ke ni? Bila kata saksi tu kau dapat daripada Rasulullah. Jadi ayat ni Huzaimah saja kata aku bersaksi. Sedangkan sahabat-sahabat lain tak tahu tentang ayat ni. Sahabat lain tak tahu kan. Jadi tapi ayat ni diterima juga. Zaid bin Sabit terima juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum ni untuk dijadikan ayat Quran walaupun disaksikan oleh seorang iaitu Huzaimah. Sebab apa? Bila bergaduh, boleh ke seorang je kata kena 2 orang. Tapi bila ayat ni tiba-tiba kan Huzaimah saja, tak ada orang lain. Jadi diterima. Kenapa jadi diterima? Kenapa Zaid bin Sabit terima? Zaid bin Sabit teringatkan hadis Nabi. Hadis Nabi, man syahida lahu Huzaimah fahasbu. Apa-apa yang disaksikan oleh Huzaimah, benarlah. Apa-apa yang disaksikan Huzaimah benar. Kau jangan bangkang, kau jangan bohong, kau jangan menidakkan. Memang benar. Sebab apa? Sebab apa Nabi bercakap macam ni? Satu ketika kan Nabi beli seekor unta dari satu orang Arab Badui. Nabi beli satu ekor unta. Nabi dah menawar dengan dia. Katalah unta tu Nabi dapat tawar 4,000. Katalah 4,000 dinar. Kan? Kemudian Nabi kata, okey, kita dah deal ya. Cuma aku nak balik rumah, aku ambil duit, nanti aku datang balik. Jadi Nabi pun balik rumah. Kemudian Nabi datang balik. Bila Nabi datang balik, Arab Badui tadi telah jual unta tadi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Ada orang tawar lebih tinggi daripada apa yang Nabi tawar. Jadi Nabi kata, mana boleh macam ni? Tadi kau dah setuju dengan aku nak jual 4,000. Sekarang kau jual pula pada orang lain. Mentang-mentanglah orang tu tawar tinggi. Kan? Ini dah memungkiri janji. Kan? Jadi orang Arab Badui kata, mana ada aku pernah janji dengan kau? Kalau betul aku pernah janji dengan kau, datangkan saksi. Datangkan saksi yang aku kata aku berjanji dengan kau 4,000 sekian. Nabi ketika itu tak ada saksi lah. Nabi berdua je dengan Arab Badui itu. Jadi Nabi tak dapat ni. Jadi Arab Badui itu dia pun menjerit. Dia menjerit kuat-kuat dekat tengah-tengah pasar tu. Wahai manusia kan, siapa yang boleh jadi saksi? Aku pernah berjanji dengan Muhammad ni, kata aku nak jual ni. Dengan harapan Arab Badui itu memang tak adalah orang akan angkat tangan bersaksi. Sebab ketika deal tu hanya berdua je. Tiba-tiba Huzaimah ni angkat tangan. Huzaimah ni kat pasar ni tiba-tiba dia angkat tangan. Aku bersaksi. Engkau tadi jual dengan Muhammad tu 4,000. Jadi Arab Badui tu tadi terkejut lah. Arab Badui tu aku rasa tak ada siapa tadi. Tapi dia tadi dah cabar depan orang ramai. Siapa boleh saksi? Kan? Tiba-tiba Huzaimah ni, dia tak ada pun masa tu. Jadi bila dah ada orang kata bersaksi, maka Arab Badui tu pun malu. Dan dia pun jual lah kepada Nabi. Selesai daripada itu, Nabi tanya pada Huzaimah, wahai Huzaimah, engkau tak ada dalam masa aku deal unta tu. Kenapa engkau kata engkau bersaksi dan sebagainya? Apa jawab Huzaimah? Huzaimah kata apa? Ya Rasulullah, engkau cerita tentang Allah, engkau cerita tentang syurga, engkau cerita tentang neraka. Benda yang kami tak nampak pun kami boleh benarkan.
Benda yang sebesar-besar itu pun kami boleh benarkan, apatah lagi seekor unta. Takkan kau nak berbohong atas seekor unta je, kan? Maka Nabi katalah, ketika itu Nabi kata, man syahidalahu Huzaimah fahasbuh. Siapa yang penyaksiannya itu disaksikan oleh Huzaimah, memadai. Memang Huzaimah ni benar. Memang Huzaimah ni benar. Jadi ketika Nabi cakap macam tu, orang kata okeylah, tak ada hal lah Nabi cakap. Jadi orang tak nampak benda tu di kemudian hari akan berlaku peristiwa yang sangat penting, iaitu ketika zaman Sayyidina Osman. Ketika zaman Osman ni lah, kan, bila Zaid bin Sabit cari-cari, Zaid bin Sabit hafal ayat ni, tapi sebagai ketua lajnah, dia tak akan tulis ayat ni melainkan ada dua orang yang sanggup bersaksi. Yang menyaksikan, yang sanggup bersaksi ni mesti dia menghafal dan mendapat ayat ni daripada Rasulullah. Jadi dia bukan tak tahu ayat ni, dia tahu, tapi tak ada saksi, melainkan hanya datang daripada Huzaimah tadi, kan. Jadi orang lain pertikaikan kenapa diterima ayat ni sedangkan Huzaimah sangat. Maka ketika dah baru teringat sabda Nabi, kan, tadi man syahidalahu Huzaimah fahasbuh. Siapa yang penyaksian disaksikan oleh Huzaimah, maka teringatlah dulu Nabi cakap kita tak faham, kita tak nampak. Jadi kebenaran tu berlaku ketika zaman Sayyidina Osman, bila Huzaimah, perkara penting kot ayat Al-Quran. Kalau tak ada, mungkin kita tak akan baca ayat ni. Tak ada ayat ni ditulis. Tapi kerana penyaksian Huzaimah itulah, maka ditulis ayat ni. Jadi da'i-da'i yang dirahmati Allah SWT, kan, dua ayat ni mengangkat nama Huzaimah. Dua ayat ni mengangkat nama Huzaimah. Nak ceritanya apa? Kembali kepada kita punya keadaan ni. Kadang-kadang kita ni terlepas bertalaki. Bukan kata dua muka. Kan? Kadang-kadang dua juzuk kita tak hadir. Tak talaki dengan guru. Kan? Bukan kata dua juzuk, kadang-kadang dua surah. Kan? Kita rasa tak ada apa-apa pun. Kan? Sedangkan dengan bukan kata dua juzuk, dua surah, bahkan dua ayat pun kalau kita tak dapat bertalaki, sangatlah rugi. Sangatlah rugi. Sebab tu bila nak kata kita 30 juzuk tu betul-betul hatam, betul-betul kita dapat hatam daripada guru yang mungkin. Memang kita bertalaki, tak ada tinggal satu ayat sekalipun. Satu ayat. Kerana satu ayat ni cukup bernilai lebih daripada dunia dan seisinya. Macam mana Huzaimah ni terangkat nama dia, mulia dia kerana dua ayat je. Kerana dua ayat je. Walaupun kita tak kenal, tapi dari sudut ulama-ulama tarikh mengangkat nama Huzaimah sebagai penyaksi pada dua ayat ni. So da'i-da'i yang dirahmati Allah SWT, janganlah pandang remeh, kan, kita mengaji Quran ni, kan, datang terlewat semua apa, orang dah separuh muka surat lah, dah tertinggal 3-4 ayat yang lepas. Sebenarnya satu kerugian, walaupun bukan kata satu ayat, satu huruf pun kalau kita tinggal, satu kerugian. Sangat. Wallahu ta'ala a'lam. Ni kalau Ustaz suruh cerita balik ni agak-agak boleh cerita tak?